Tak sanggup pergi vaksin sebab apa? Nak main masjid. Ada je yang pergi vaksin tapi tak main masjid. Ada. Tuan-tuan, tapi disebabkan cinta, iman yang Allah campak pada kita, kita sanggup. Siap orang kata macam-macam, hampirlah tak pergi hang pas cucuk tu mati, macam-macam kaedah orang dah sebut. Nah, ya ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Moga-moga kita mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melengahkan masa, sebelum kita mulakan majlis kita, mari sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Innan Nabiyil Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid. Tidak lupa kepada hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita nak bicara tentang merasakan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bi'udubihi fi daraini amin. Ramai manusia yang tahu bahawa mereka adalah hamba Allah, tetapi tidak ramai yang merasakan bahawa diri mereka adalah hamba Allah. Orang yang merasakan dirinya sebagai hamba Allah akan merasa kehinaan dalam dirinya dan memandang semuanya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah untuk diri kita yang mana ramai manusia tahu bahawa dia adalah hamba Allah. Kita ni hamba Allah biasa aja. Kita ni hamba Allah. Ramai yang tahu dan ramai yang boleh menyebut nama hamba Allah. Tetapi berapa ramai yang merasakan dirinya sebagai hamba Allah? Yang dimaksudkan merasakan diri sebagai hamba Allah iaitu merasa hina, merasa segala-gala yang ia miliki bukanlah hak milik ia selama-lamanya. Allah beri kita pinjam pangkat, darjat, harta benda, duit ringgit. Itu hanyalah sebagai tumpang, semata-mata tumpang untuk melihat bagaimana kita mengendalikannya, bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita menguruskannya. Oleh itu, janganlah kita tahu semata-mata menyebut nama hamba Allah, tetapi kita tak dapat melaksanakan dia sebagai hamba Allah. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan hamba Allah ini ialah mereka yang merasakan segala yang diberikan oleh Allah Taala itu hanyalah sekadar pinjaman, semata pinjaman saja. Itu yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, tuan-tuan, Nabi pesan dekat kita, Nabi habaq dekat kita, yang tanda-tanda di akhir zaman hilangnya dua perkara. Tanda di akhir zaman yang dekat dengan kiamat, yang makin hampir dengan kiamat, hilang dua perangai ataupun hilang dua sifat. Apa sifat tersebut? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat yang hilang itu iaitu dinamakan dia sebagai zuhud. Sifat zuhud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuhud hanya menjadi cerita-cerita saja.
Kemungkinan zaman kita ada lagi orang zuhud. Kemungkinan besar zaman anak cucu cicit kita tu hilang orang yang ada sifat zuhud. Zuhud ni apa dia? Zuhud ni yang mana disebutkan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dia sebut apa dia? Seseorang yang tidak merasa dengan kemegahan dunia. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tak nanti dia hidup mewah baru nak beribadat semewah-mewahnya. Makna dia, zuhud ni dia hidup dalam keadaan bahagia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai yang sebut hari ni, kenapa aku tak bahagia? Tak sama macam orang lain, tengok kawan tu bahagia ya, tengok kawan tu okey ya. Rupanya dalam diri kita hilang satu sifat namanya syukur kepada Allah. Hilang satu perangai, hilang satu benda, hilang satu nikmat yang susah nak bersyukur kepada Allah. Allah bagi rezeki banyak tu kita komplain. Allah Ta'ala bagi macam tu kita komplain. Memanjang kita tak kena belaka dengan diri kita. Sebab apa? Sebab itulah susah nak hadir kebahagiaan dalam hidup kita. Hilang sifatnya zuhud. Imam Al-Baghdadi disebut, orang zuhud ni dia tidak merasa apa-apa dengan harta dunia. Tak ada pun tak apa, ada pun tak apa. Kalau ada sekalipun, esok nak kena soal banyak dengan Allah, nak jawab apa? Sehingga alim ulama dulu, orang-orang soleh dulu, baju ni hanya ada berapa pasang ya. Baju ada berapa pasang ya. Warna putih belaka, hak suka warna putih. Hak hitam, hitam belaka. Sebab apa? Takut bila mati esok disoal, buat apa dengan baju banyak-banyak. Orang dulu. Yang pertama Nabi sebut, hilang sifat zuhud. Tu yang payah nak merasa diri dia hamba Allah yang hina. Tu yang rasa segala-galanya hak dia punya. Na'udzubillah min dzalik. Allah pinjam kepada kita duit ringgit banyak, berlipat-lipat kali ganda dalam poket kita. Kegunaan apakah kita guna? Adakah bersedekah? Adakah bantu orang lain? Tu dalam adab dalam Islam dia ajak pada kita apa dia? Nasihat kepada kita merasakan diri kita hamba Allah. Yang kedua yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda dunia kita dekat dengan kiamat, orang hari ni warak menjadi lakonan semata-mata lakonan. Warak hanya berlakon. Tak sama macam orang dulu. Orang dulu nak jadi warak kena mujahadah, kena mengaji, kena menuntut ilmu baru boleh jadi warak. Orang hari ni warak dengan berlakon saja. Na'udzubillah min dzalik. Tu kata Nabi, hilang dua benda tu sifat akhir zaman. Zuhud kau hidup hilang dah. Hanya menjadi cerita-cerita saja. Allah dululah ada seorang hamba Allah tu zuhud sungguh. Ada harta, kata ada harta, dia tak ada masalah apa bagi dia. Masjid tak pernah tinggal. Kita hari ni Allahu Akbar. Tu yang Allah Ta'ala sebut kita ni bimbang, takut-takut masuk dalam orang yang mendustakan agama Allah. Allah Ta'ala sebut dah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wahai kalian manusia, kamu nak tahu tak siapa pendusta agama? Allah Ta'ala turut terang dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dah, kamu nak tahu tak siapa pendusta agama? Kata Allah. Allah Ta'ala sebut, fazalikal ladzi yad'ul yatim, yakni mereka yang menzalimi anak yatim. Tak beri bantuan, orang perlukan pertolongan, kita tak bantu mudahkan urusan orang. Anak yatim kita hina, maki hamun, tak bela dengan betul. Ni orang yang menzalimi. Tak apalah yang tu. Tak semua orang jaga anak yatim. Yang kedua Allah Ta'ala sebut apa dia? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yakni orang yang mendustakan agama Allah, yakni mereka tidak memberi makan, minum, pertolongan kepada mereka-mereka yang memerlukan pertolongan. Kita tak bantu orang bagi makan, bagi minum, tak bantu orang bagi orang mudahkan urusan, maka esok Allah Ta'ala tanya pada kita, dan Allah Ta'ala sebut mereka ini golongan pendusta agama Allah. Islam semata-mata Islam, tapi tak guna nikmat Islam untuk bawa orang ikut cara Islam. Tuan yang dirahmati oleh Allah, ramai hari ni dunia kita akhir zaman caca merbah habis dah tuan-tuan. Baik kata hak tutup aurat pun duk menari menalak sana sini, hak tak tutup aurat pun menalak sana sini. Dunia kita hampir dekat kiamat dah.
Ulama-ulama pakat pergi bertemu dengan Allah hari makin hari. Kehilangan alim ulama. Ada je dengar guru ni kawan tu, ustaz ni ustaz tu. Sebab apa? Allah Ta'ala sayang mereka awal. Allah Ta'ala tak mau tunjuk bagaimana berdahsyatnya berlakunya kiamat kepada orang-orang soleh. Tu belum sampai satu masa, apa dia? Ditiup satu angin yang sejuk. Angin sejuk ni bila mana kena orang ni, mati habis belaka. Tinggallah orang-orang kafir belaka. Tu sampai satu tahap lah tu makna kritikal dah. Nah, bila ditiup angin yang sejuk, angin tu terkena tubuh badan manusia yang Islam, maka dia akan mati. Wallahu a'lam lah. Ya. Tapi bila kena orang-orang yang bukan Islam, orang yang mencegah Islam ni, orang yang tak mau ikut Islam, payah. Dan di zaman itu tidak ada lagi kedengaran nama-nama Allah disebut, tak ada dah. Kalau ada sekalipun orang pelik, ish, hang sebut nama siapa tak pernah dengar, tu dia. Zaman tu tuan-tuan, mungkin zaman nak cucu kita, wallahu a'lam. Kalau hari ni kita tak didik mereka, tak bawa mereka kenal Allah, tak bawa mereka mengaji, na'udzubillah min dzalik. Tu merasa diri kita sebagai hamba Allah. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Tu kata Nabi SAW, antara yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ada amalan yang mendekatkan diri kita dengan syurga dan menjauhkan diri kita dengan neraka. Amalan apakah? Yang pertama iaitu memberi makan dan minum sehingga puas seseorang itu. Bagi makan, bagi minum. Belanja kawan-kawan, hak susah-susah ke hak mana? Belanja subuh ke apa? Nah, balik mayang subuh ajak kawan minum kopi, belanja lah. Bagi makan, bagi minum. Jalan mudah untuk masuk syurga dan dijauhkan dengan neraka Allah. Lagi bagi puasa satu hari. Tak kira lah seminggu sekali ke, hari-hari puasa Nabi Daud alaihi salam ke, puasa selang sehari ke, tak kira lah. Siapa-siapa berpuasa satu hari, kata Imam Al-Qurtubi, maka dijauhkan 70,000 tahun dengan neraka Allah. Kemudian yang ketiga, iaitu apa dia? Sentiasa dalam keadaan berwuduk. Duduk dalam ayat semayang. Batal ambil ayat semayang. Batal duduk ambil ayat semayang. Kerja ambil ayat semayang. Tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, amalan yang mendekatkan diri dengan syurga, iaitu yasiru, permudahkan segala urusan orang bila mana orang dalam keadaan kesusahan. Mudah urusan orang, Allah mudah urusan kita. Sebab yang nak berjalan di atas titian sirat esok ni perlukan iman. Kalau kita orang yang kurang keyakinan iman, tuan-tuan, macam mana nak berjalan atas titian sirat esok? Titian sirat tu semua pakat tahu belaka, nipis. Rambut di belah 7 tu, kata setengah ulama, nipis sungguh, tak nampak kebayang kata tu titi. Tapi hanya orang yang beriman sahaja yang boleh berjalan sampai depan pintu syurga. Kalau macam kena macam kita ni tuan-tuan, kemungkinan besar yakin tak yakin tu. Dah habis timbang al-mizan apa semua, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala boleh berjalan. Sampai dekat permulaan titian sirat tu, tengok lah kecilnya, ish, lepas ke tak lepas tu kita. Nah, ni kalau aku jalan sampai tengah, jatuh Jahannam. Sebab apa? Iman kita nipis. Nah, iman kita apa dia? Rasa nak buat. Tak mau istiqamah, biar diri kita tak buat, rasa tak lengkap hidup. Kalau sampai tahap tu hebat tuan-tuan. Duk rajin berzikir sampai satu hari tertinggal, hari ni aku tak berzikir lagi, berzikir pula. Mana dia? Kemanisan tu dah lekat dalam hati dia. Kemanisan tu telah ada dalam hati dia, tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Tu yang Allah Ta'ala sebut kepada kita, qul li ibadiyalladzina amanu. Allah Ta'ala kata, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman kepada Allah. Pesan pada hamba-hambaku, habaq pada hamba-hambaku. Apa dia? Hendaklah mereka yuqimus salah, yakni mendirikan sembahyang. Pesan pada mereka, orang yang beriman kepada Allah, orang yang merasakan diri dia hamba Allah, yakni rasa hina, maka dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, iaitu salat 5 waktu. Lewat macam mana pun tetap dia buat. Sebab apa? Aku hamba Allah. Bila mana dia sedar, kau hidup sedar, maka dia akan beristiqamah untuk solat di awal waktu. Sebab apa? Sebab merasa diri dia hamba. Kita merasa diri kita ketua, kita rasa diri kita segala-galanya. Kita rasa dunia ni hak kita bila. Petik jari je boleh beli macam-macam. Ingat, Allah Ta'ala boleh ambil bila-bila masa sahaja apa yang kamu sayang.
Itu yang Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala cerita pada kita. Jadi yang pertama, pesan pada diri kita, dirikan solat. Didik diri kita sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu bagi cukup, bagi lengkap, insya-Allah iman kita akan bertambah. Yang Allah Ta'ala sebut dah, innama ya'muru masajidallah. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dia akan memakmurkan rumah-rumah Allah. Orang yang betul-betul beriman, dia akan makmur rumah Allah. Kan senang tuan-tuan, nak main subuh dengan Aisyah ni perkara yang paling payah. 5 waktu, yang 3 waktu lain boleh main, tapi nak main subuh dengan Isyak tu kemungkinan boleh lah. Subuh tu nak main sembahyang jemaah berat. Melainkan orang yang dicampurkan keimanan dan ketakwaan, dia sanggup main. Siap dia rancang dah, aku main esok subuh, pakai kerja siap, main sembahyang buat semua, terus pergi kerja. Dia rancang dah. InsyaAllah penilaian dia Allah Ta'ala nilai. Jaga-jaga tuan-tuan. Kemudian apa lagi Allah Ta'ala pesan pada kita? Dan hendaklah mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Apa yang kami bagi kepada hampa, dermakan balik, infakkan balik, sedekahkan balik. Ajak diri kita bersedekah, sehari RM1, sehari RM10. Jangan kita terlalu buat banyak tuan-tuan. Ingat, kita ni ada 2 bakul yang kita nak bawa. 2 bakul ni tuan-tuan nak kena hiasi dia dengan baik. 2 bakul ni tuan-tuan nak kena jaga dia bagi elok, jangan bagi bocok 2 bakul ni. Tu kata apa dia? Ulama sebut, jangan duk bangga sangat dengan solat yang banyak. Jangan duk bangga sangat dengan puasa yang banyak. Jangan duk bangga sangat dengan sedekah yang banyak. Seandainya pahala bakul kamu tu bocok, yakni apa dia? Pahala tu diberikan kepada mereka yang lain, nescaya kamu menjadi orang yang muflis, orang yang rugi, kata Nabi SAW. Rugi pahala kita diberi pada orang lain. Sebab apa? Sebab mulut kita celupa. Jaga-jaga tuan-tuan. Kalau diri kita tak buat, tapi anak bini kita buat benda yang tak elok, kita tak tegur, na'udzubillah min dzalik, bimbang. Takut kita sekali 6 buti 6 kuih tuan-tuan. Syuk-syuk tengok, lah mana pahala aku ya Allah? Tak ada. Sebab apa? Sebab kamu sendiri tak berjaga. Na'udzubillah min dzalik. Tu kata ulama, kena hiasi bakul kita. Jangan duk bangga solat, jangan duk bangga puasa, jangan duk bangga, jangan duk rasa banyak dah. Tapi kena buat satu lagi amalan. Apa dia? Yakni bacalah sebanyak 70,000 kali surah Al-Ikhlas. Kalau boleh sebulan kali khatam. 70,000 sebulan khatam kalau boleh. Kalau boleh seminggu, alhamdulillah. Boleh sehari, alhamdulillah. Lagi banyak kita baca, insya-Allah bakul kita penuh dan dia jadi penyelamat kita untuk masuk dalam syurga. Seandainya pahala solat habis diberikan pada orang lain, pahala puasa diberi pada orang lain, ada saki-baki pahala yang kita baca Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas tu, ada pahala yang sedang menanti kita. Hebat tuan-tuan. Baca surah Al-Ikhlas ni, orang kata ulama-ulama sebut pahala dia macam-macam duk ada. Mau dengan tak mau ya. Tu. Kita sebagai diri hamba Allah, pulun buat, tak apalah, tak boleh buat tiap-tiap bulan, setahun sekali pun tak apalah. Janji khatam 70,000 kali. Tanda. Ustaz satu hari bulan ni tanda, ataupun ustaz hari ni tanda, cukup bulan ni dah cukup 70,000. Malam ni 100 ke 200 ke 1000, boleh buat silakan. Sekurangnya ada amalan pembantu kita. Kalau habis pahala lain diberi pada orang lain, datang amalan surah Al-Ikhlas yang kita baca. Siapa kamu? Akulah hamba dia. Dia duk baca aku, wahai Allah. Aku pun hamba kamu, ya Allah. Apa dia? Aku surah Al-Ikhlas. Dia duk baca beramai 70,000 kali. Allah. Pahala besar tuan-tuan. Penyelamat kita. Nak bagi ringan timbangan Al-Mizan kita esok. Ringan yang mana? Biar tak ada dosa, biar ringan dosa, beratnya pahala. Mana nak tahu asbab tu tuan-tuan? Tu kita ni kalau boleh kena buat sedekah sembunyi banyak. Bukan salah, tak salah. Allah Ta'ala pun sebut sendiri dah dalam Quran. Sama ada kamu menginfak ataupun kamu bersedekah secara rahsia ataupun secara terbuka, sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada sahabat handai yang dapat memberikan pertolongan. Mana apa dia?
tak kiralah kamu derma dalam keadaan terbuka sekalipun ataupun secara rahsia, maka kamu akan dapat bantuan daripada Allah. Pesan guru saya, dia sebut siapa-siapa bersedekah dalam keadaan rahsia, Allah Ta'ala padamkan dosa-dosa rahsia yang dia buat yang tak ada orang tahu. Yang kita buat dosa dengan Allah tak ada siapa tahu, belakang orang tak tahu. Orang duk nampak kita bagus, orang duk nampak kita baik, belakang orang kita buat apa, kita dengan Allah Ta'ala tahu. Allah padam dosa kita tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sedekah secara tersembunyi. Adapun kita sedekah secara terbuka, kemungkinan besar Allah Ta'ala padam dosa-dosa besar kita. Kita padam, doa Allah Ta'ala padam dosa-dosa besar dengan sebab kita bersedekah. Amalan banyak tuan-tuan. Tu yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi sebut apa? Imam Nawawi habaq pada kita, di akhir zaman ramai yang boleh buat amal ibadat tapi nak untung belaka, tak mau rugi. Di akhir zaman ramai yang nak buat amal ibadat, nak untung belaka, tak mau rugi, tapi tak apalah. Nah, sebab apa? Bila sebut je siapa-siapa beristighfar banyak ni sekian-sekian, dia boleh tanya, murah rezeki tak ustaz? Allahu akbar, tu kata akhir zaman. Tapi tak apa. Sebab apa? Allah dah janji dah pahala untuk mereka. Allah janji dah pada mereka yang melakukan amal soleh, apa siapa-siapa yang beristighfar, Allah akan delete dosa-dosa dia, Allah highlightkan dosa dia daripada diketahui orang lain. Sehinggalah kita, kalau seandainya kita buka, barulah Allah Ta'ala tak boleh tutup. Mana apa dia? Kita sendiri yang pandai-pandai pergi cerita ke orang, aku buat dosa ni, aku buat dosa ni. Maka tidak ada siapa boleh tolong tutup melainkan kita sendiri. Tapi kalau kita masih tak bercerita ke orang, kita dengan Allah je tahu kita buat dosa apa, Allah tutup asbab kita beristighfar. Itu kata guru saya, beza di antara minta ampun dengan minta maaf. Ya, istighfar kita minta ampun dengan Allah. Ya, kita selawat pada Nabi, kita minta maaf dengan Allah. Dua-dua ni jangan tinggal. Selawat jangan tinggal, istighfar jangan tinggal. Istighfar kita minta ampun, kata guru saya apa dia? Orang minta ampun ni di-highlightkan dosa dia daripada diketahui orang lain. Yang kedua yakni selawat. Siapa-siapa berselawat, dia sedang minta maaf dengan Allah. Bermaksud dia minta supaya Allah Ta'ala delete buang file-file yang dosa yang dia buat. Macam kita dalam telefon, berat sangat telefon ni, tengok file apa tak kena, kita delete buang supaya tak berat. Sebab apa? Berat ibadat. Sebab apa? Berat payah nak buat ibadat. Sebab dosa yang ada tak masih diampun oleh Allah Ta'ala. Berat nak buat amal ibadat, berat nak berzikir, berat nak nyebut nama Allah. Sebab apa? Masih ada dosa yang kita tak taubat dengan Allah. Tapi dalam masa yang sama kita buat ibadat pada Allah, tapi kita lupa nak minta ampun dengan dosa-dosa yang terdahulu. Itu yang punca berat nak buat ibadat. Tu kadang-kadang kita boleh buat amal ibadat tapi kita rasa diri kita baik. Sebab apa? Ditutup dengan rasa bangga yang kita lupa kita pernah buat dosa. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Tu yang Allah Ta'ala, tu yang ulama sebut, hanya hamba Allah sahaja yang tidak diperdaya oleh syaitan. Syaitan takut nak hasut hamba Allah. Tu orang yang berilmu dengan orang ahli ibadat, syaitan lebih suka hasut orang ibadat berbanding dengan orang yang berilmu. Sebab apa? Kata ulama, syaitan takut dengan orang berilmu kerana orang yang berilmu dia tahu amalan-amalan untuk menjauhkan diri daripada syaitan. Tapi kalau orang buat ibadat tanpa ilmu, syaitan mudah bisik untuk dia buat bukan kerana Allah. Sembahyang tungging langgang bukan kerana Allah. Zikir, tasbih, pujian pada Allah tapi bukan kerana Allah. Sebab apa? Syaitan duk bisik. Zikir kuat sikit, orang duk tengok belakang tu. Sembahyang lah lama sikit, orang duk perhati hang sembahyang. Padahal orang tak peduli pun. Tapi bisikan syaitan tu tuan-tuan. Mana apa dia? Syaitan lebih mudah hasut orang ahli ibadah berbanding dengan ahli ilmu. Orang ahli ilmu dia tahu zikir tak pernah tinggal orang ada ilmu. Tengok orang-orang dulu ni berzikir sebab dia ada ilmu. Kita hari ni berzikir sebab ikut. Kita sembahyang hari ni sebab ikut. Tu yang kata Nabi SAW, wara' sekadar berlakon sahaja. Sebab apa? Tengok orang dulu. Tambah masyarakat, budaya masyarakat akhir zaman menilai orang tu lebih banyak daripada kita melihat dia dengan ni. Mana apa dia? Kita cek dulu latar belakang dia. Bukan kata tak boleh, kita pun kenal dia. Tapi masyarakat hari ni lebih menilai dia dengan sangat tajam. Apa dia? Tengok kawan tu baru pakai jubah 2-3 hari panggil ustaz dah. Tu yang keluar macam-macam.
Tu yang keluar macam-macam, maka sunat birabbikum lah macam-macam. Nah, maknanya hari ni masyarakat mudah. Tu tak main lagi kitab-kitab yang lama. Maka bila kita buat bubur Ashura, maka kena letak kucing, dia tulis situ, nak tulis kacang dia baca kucing jam. Jemaah pun pening, dia kata ustaz, tak pernah lagi orang buat bubur Ashura buah kucing, pening kawan. Mai nak tengok baca, ni bukan kucing, ni kacang. Tak, kata saya baca dengan kaedah Arab, tu dia tibai. Dia kata kucing Arab boleh makan, kucing Malaysia tak boleh, jam ni. Makna apa dia? Mudah menilai. Baru pakai jubah serban tolak jadi tok imam, tu yang kawan tu bila sujud hilang tu. Sebab apa? Mudah menilai kita. Jaga-jaga tu akhir zaman. Tu orang ahli ibadat dengan ahli ilmu mudah dihasut oleh syaitan ahli ibadat. Sebab apa? Dia mudah ikut dengan orang. Tengok kita sembahyang mengikut ya, jam. Esok tengok esok tak ada apa. Oi, aku sembahyang kot, tak ada apa. Sebab hang sembahyang bukan dengan ilmu. Nauzubillah min dzalik. Nak jawab apa esok? Aduh, sibuk aku bagi masa ke hang cukup dah, tapi hang tak menggunakan masa dengan kaedah yang baik. Allah Taala tanya. Sebab apa? Sebelum nak disoal di padang mahsyar, di timbangan al-mizan, Allah Taala tanya kita 4 benda. Perkara yang pertama yang ditanya oleh Allah Taala, apa yang kamu buat dengan umur yang kamu ada dan masa yang kamu guna? Nak jawab apa? Kalau awal-awal Allah Ta'ala tanya buah tu, kita nak jawab apa? Ya Allah, aku tunggu pencen baru aku nak main. Jam je dah. Sebab ibadat bukan tunggu kita pencen. Ibadat bukan tunggu kita masa lapang. Bila-bila masa kita kena lakukan ibadat kepada Allah. Tapi orang yang hari ni boleh main, malam ni boleh main, orang ni telah dicampak iman dengan taqwa dalam diri dia. Allah Ta'ala pilih kita, tuan-tuan. Nak kata apa dia? Hari ni bukan sebab tahap kecintaan dia kepada Allah, dia sanggup main. Sebab dia lama istiqamah, tuan-tuan. Tuan-tuan, sampai orang hari ni sanggup, orang kata sanggup pergi vaksin buat sebab apa? Nak main masjid. Ada je yang pergi vaksin tapi tak main masjid, ada. Tuan-tuan, tapi disebabkan cinta, iman yang Allah campak pada kita, kita sanggup. Siap orang kata macam-macam, hampirlah tak pergi hang pas cucuk tu mati, macam-macam kaedah orang dah sebut. Ya sungguh. Ada yang lebih tu, tuan. Saya terkejut baca dalam grup WhatsApp kampung. Dia kata hampa jangan duk pergi cucuk sekali yang hampa apa ni. Orang kata buah zakat hampa naik besar dia tau. Jahanam. Kita boleh macam mana. Aku tak pergi cucuk, aku nak main masjid. Pelik tu. Kita pun tak boleh pergi lah, tuan-tuan. Pergi cucuk tu dia tanya ustaz nak hak mana? Pfizer ke, Sinovac ke, AstraZeneca. Saya abang kat dia, kalau ada ayat acak sekalipun boh pilah, janji aku boleh pergi masjid tu ya. Makna apa dia? Orang hari ni dia sanggup sebab apa? Sebab cinta dia pada masjid. Tak sama kita ibadat di rumah. Ibadat di rumah semua boleh buat, tapi tak rasa kemanisan. Kita boleh main masjid, pahala dia lebih, boleh sembahyang tahiyatul masjid, boleh berzikir banyak lagi pahala berganda. Tak sama macam di rumah. Kat rumah boleh buat, tapi masjid lain, kemanisan dia, rasa ketenangan dia lain. Kita duk berzikir kat rumah, anak duk menjerit, tak tenang. Jiwa kita tak tenang. Serabut, kadang-kadang zikir pun dalam keadaan mengeluh. Sebab apa? Jiwa kita tak tenang. Jaga-jaga. Tu pada dia, hanya hamba Allah yang beriman, yang berilmu sahaja, tidak diperdaya oleh syaitan. Syaitan takut nak jadi ni. Tu, jaga-jaga. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya, wahai iblis, tidak berkuasa ke atas orang hamba-hambaku yang beriman, kecuali ahli neraka yang mengikutinya. Yang ikut iblis ni ahli-ahli neraka aja. Nauzubillah min dzalik, bukan kita lah. Yang seterusnya yang disebutkan Allah pada Allah Ta'ala mencela orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Makan hawa nafsu kita hari ni, tuan-tuan, makan sampai membazir, harta benda banyak tapi tak pernah sedekah. Sebab apa? Ikut hawa nafsu. Pada aku sedekah, baik aku beli benda ni. Tu yang kadang-kadang Allah Ta'ala ambil dalam bentuk yang kita payah nak reda. Nak sedekah RM10 malam ni, tapi sayang, esok Allah Ta'ala ambil tayar motor kereta pecah 2 biji, 400 melayang. Tuan-tuan, jaga bab sedekah, kena jaga. Kalau boleh bagi-bagi, Allah akan selamat kita bila-bila masa. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh selamatkan kita, tuan-tuan. Saya Allah Ta'ala tunjuk sungguh di satu masjid tu, saya tak ingat masjid mana.
Sebelum saya sampai masjid tu, kawan telefon, dia kata, ni aku nak minta pinjam duit dengan hang sikit bah. Dia nak beli barang puak lah. Saya pun kata tak apa lah, sekejap lagi aku sampai masjid aku bank lah. Nah, kita pun minta nombor akaun. Allah Ta'ala tunjuk betul, Allah bayar cash tuan-tuan. Saya masuk dah, lepas saya transfer nak pergi ambil ayat semayang apa semua, pergi lah Jamban, pergi tandah. Keluar daripada tandah, saya keluar dulu, tapi disebabkan ada seorang ni keluar lambat, dia laju nak keluar, kelang kabut, lincin lantai tu tuan-tuan, jatuh pecah bala. Kenapa dia? Allah selamat kita sebab sedekah. Sebab sedekah Allah Ta'ala pelihara. Kalau kita tadi kalau masih saya tangguh kata tak apa, lepas kuliah lah aku sedekah, agak-agak apa nak jadi? Nak kata apa dia? Kehebatan sedekah jangan kita buat pasal. Tu orang dulu dia sanggup bagi sebab apa? Daripada disoal oleh Allah Ta'ala apa yang kita buat, maka kita berikan supaya tidak disoal ataupun harta tu terus jawab pada Allah. Wahai Allah, aku jadi saksi dia telah menginfak fi sabilillah. Tuan, jangan dijadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Harta benda yang ada cukuplah untuk kita. Gunalah sebaik mungkin untuk medan dakwah. Semua boleh pahala belaka tuan-tuan. Siapa-siapa yang sokong majlis ilmu, nah, dia sokong majlis ilmu, di akhirat esok seandainya pahala dia habis, datang satu awan yang putih memberatkan timbangan al-mizan dia, dan dia boleh masuk dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Tak tu sokong majlis ilmu kena mai, sokong. Peringat kat kawan-kawan, boh dalam grup WhatsApp, malam ni ada kuliah masjid, jom kita bakat mai. Depa nak mai tak mai, ikut depa. Yang kita ajak dah. Insya-Allah pahala mengalir untuk kita tuan-tuan. Mudah ya. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang seterusnya apa dia? Celakalah bagi orang yang menjadikan duit ringgit sebagai tuhannya. Ada duit ringgit sayang nak bagi ke orang. Ada duit ringgit sayang nak bersedekah. Dekat ada setengah orang ibadat sunat dia rajin buat, sedekah dia rajin buat, tapi anak bini kat rumah tak makan, tak boleh kerja juga. Keluarga tak abai, tak boleh juga. Dengan orang yang boleh buat baik, dengan anak bini tak makan dekat rumah, naya. Kita bagi dulu anak bini kita makan, baru kita buat baik dengan orang. Sekurangnya dah hak wajib dah kita lepas, apatah lagi hak sunat. Tapi hak duk puluh buat sunat belaka, wajib tak buat, jam. Jadi pakak-pakak beringat. Tu yang Allah Ta'ala, tu yang sebut pada dia. Allah menyeru kepada pendosa-pendosa. Kita ni tuan-tuan pendosa. Dosa banyak, pagi petang siang malam buat dosa dengan Allah. Masuk tu iko apa? Oh, 2 minit boleh. Allah, kita kena tepati waktu lah ni. Kena jadi orang amanah lah. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Makna kata apa dia? Allah menyeru kepada pendosa-pendosa. Allah tak nilai apa dulu dosa yang hang buat. Allah nilai saat hang nak mati, hang taubat dengan Allah, Allah nilai tu. Ataupun hang nak berubah, Allah nilai daripada perubahan hang. Jangan kisah orang-orang lah ni, dia kisah dulu. Oh, dulu jahat tu. Dulu jahat, kemungkinan besar dia mati dalam keadaan baik berbanding dengan kita. Sebab apa? Sebab kita duk bangga dengan solat, kita duk bangga dengan puasa. Tu kita baik dah. Tapi kita bangga dengan kebajikan yang kita buat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu tuan-tuan, hidup atas dunia ni kena merasa diri kita hamba. Bagaimana merasa? Merasanya yakni bermaksud kita tidak ada apa-apa. Yang ada ni hanyalah pinjaman sahaja daripada Allah. Allah bagi nikmat, guna nikmat buat benda yang baik. Mai surau, mai masjid, mai dengar kuliah, guna belaka nikmat tu. Surah apa dia? Esok Allah Ta'ala tanya umur kamu, kamu lepas jawab. Jadi semoga bermanfaat pada kita semua. Pakat nilailah sebelum dinilai di hadapan Allah, sebelum dihisab di hadapan Allah, maka kita hisab diri kita sendiri. Moga-moga kita mendapat jalan penyelesaian untuk menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi bulan hadapan. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu dari kelemahan saya sendiri. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين.